tak ada hari kakak. Ini yang mana yang kak bagi dekat? Kak yang tadi. Tidak satu dia bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Majlis akan dimulakan dengan nyanyian lagu-lagu rasmi iaitu lagu Negeri Selangor, lagu Negaraku dan lagu Puspanita. Di pohon yang berbahagia datin dan para hadirin berdiri untuk menyanyikan lagu-lagu. Bisa nak guna user ID ni kan?
Hadirin dipersilakan duduk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datin Hajah Rozia binti Alias, Pengerusi Puspanita Negeri Selangor. Yang berbahagia Datin Hajah Firdaus binti Haji Upir, Timbalan Pengerusi Puspanita Negeri Selangor, dan ahli-ahli Puspanita yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dengan hormatnya dijemput Puan Nur Farani binti Harun, Pengerusi Biro Agama, untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atihi wa hadana li ibadatihi wa khassana bi risalati habibihi wa rasulih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh barakah ini, kami sekalian hamba-Mu yang berhimpun pada hari ini bersempena mesyuarat agung tahunan yang ke-37 tahun 2021 Puspanita Negeri Selangor menadah tangan memohon rahmat dan hidayah-Mu. Semoga diberikan cahaya petunjuk kepada hati kami. Engkau perkukuhkan perpaduan kami. Engkau berkatilah usaha kami dalam menjana pembangunan dan kemajuan negara ke arah yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah yang memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan. Kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu sebagai panduan. Bimbinglah kami dengan sinaran petunjuk-Mu yang berterusan. Pimpinlah kami ke jalan yang benar dan lurus, supaya persatuan kami senang diurus. Hindarkanlah kami dari segala malapetaka dan sifat-sifat keji, hasad dengki, boros, iri hati dan perselisihan yang boleh membawa kepada perpecahan dan kebinasaan. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan keupayaan serta ikatan ukhuwah dan kasih sayang yang berpanjangan. Ya Aziz, Ya Ghaffar, kurniakanlah kepada kami kekuatan fizikal dan mental untuk kami meneruskan usaha dan perjuangan kami dalam mencari redha-Mu. Tanamkanlah dalam jiwa kami sifat sabar, tekun serta istiqamah. Kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang luas lagi halal, anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Berikan jua kepada kami kesepakatan dan kemudahan dalam membuat keputusan. Ya Sattar, Ya Alim, peliharakanlah kami dan negara kami daripada segala bala bencana. Lindungilah kami daripada segala bentuk penyakit yang berbahaya, terutama wabak yang sedang melanda dunia pada masa kini, iaitu virus corona. Sembuhkanlah sahabat-sahabat kami dan hapuskanlah penyebaran wabak tersebut di kalangan kami. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada hari ini perhimpunan yang diberkati dan diridai oleh-Mu. Jadikanlah juga perpisahan kami selepas ini perpisahan yang penuh dengan kasih sayang. Anugerahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Semoga kami semua akan bertemu kembali di tempat yang penuh kenikmatan di akhirat kelak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan di atas bacaan sebentar tadi. Bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, para hadirin sekalian, bagi meneruskan majlis, majlis dengan penuh takzim menjemput yang berbahagia Datin Hajah Roziah binti Alias, Pengerusi Puspanita Negeri Selangor untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Datin Hajah Firdaus binti Opil, Timbalan Pengurusi Puspanita Negeri Selangor, Pegawai-pegawai daerah, Datuk Bandar yang dipertua pihak berkuasa tempatan, Ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri Persekutuan, Pengurusi-pengurusi, Timbalan-timbalan Pengurusi Puspanita Daerah, Ahli-ahli Jabatan Kuasa Induk Daerah Puspanita Negeri Selangor, Ahli-ahli Puspanita Negeri Selangor, Yang berbahagia Datuk, Yang berbahagia Datin serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah dan kurnia dapat kita berkumpul pada hari ini bersempena Mesyuarat Agung tahunan ke-37 tahun 2021 Puspanita Negeri Selangor buat julung kalinya dalam norma baharu secara maya ataupun secara dalam talian dan persiaran langsung dari studio Institut Darul Ihsan di Seksyen 15 Shah Alam. Saya dimaklumkan kehadiran hari ini dalam 835 ahli. Terima kasih kerana memberikan sokongan. Di kesempatan ini, saya menzahirkan perhargaan terima kasih kepada semua ketua-ketua jabatan, ahli-ahli Puspanita yang dapat meluangkan masa mengikuti Mesyuarat Agung Tahunan Puspanita Negeri Selangor secara maya pagi ini. Pertama sekali, saya merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Diron yang telah dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Seterusnya, merangkap Penasihat Puspanita Negeri Selangor berkuat kuasa 3 Februari 2021 yang lalu. Saya mengharapkan YB Datuk dan ketua-ketua jabatan di bawah pimpinan YB Datuk dapat memberikan sokongan penuh terhadap saya dan barisan ahli-ahli jawatankuasa saya dalam menganjurkan pelbagai aktiviti Puspanita, seterusnya penglibatan ahli-ahli Puspanita. Seperti kata pepatah, kejayaan seorang suami adalah di atas sokongan isterinya, manakala kejayaan seorang isteri adalah atas keredaan dan sokongan suaminya. Harap jadilah ya. Yang berbahagia Datuk, Yang berbahagia Datin serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Puspanita Negeri Selangor juga ingin merakamkan penghargaan khas dan terima kasih kepada Yang berbahagia Datin Hajah Abdul Matain Minti Maliki, mantan pengurusi Puspanita Negeri Selangor yang telah banyak menabur jasa, tenaga, idea, nasihat dan masa, juga bersama-sama berganding bahu dalam melaksanakan dan menjayakan program
ataupun semua aktiviti Puspanita, khususnya Puspanita Cawangan Negeri Selangor selama 5 tahun dari 3 Januari 2016 hingga 2 Februari 2021. Pada kali ini juga saya ingin memperkenalkan pengurusi-pengurusi daerah yang baru dilantik, iaitu Puan Suliza Ahmad, pengurusi Hulu Langat pada 1 Julai 2020. Puan Juhaida binti Muhammad Yamin, pengurusi Gombak pada 20 Julai 2020. Puan Nik Hanani Marinah Nik Hussein, pengurusi Puspanita Sepang pada 20 Julai 2020. Dan akhir sekali Puan Rosni binti Awang, pengurusi Sabak Bernam pada 1 Februari 2021. Tahniah dan selamat datang kepada pengurusi-pengurusi daerah cawangan kecil ke Puspanita. Harap kita boleh bekerjasama dengan 9 daerah ni. Sepanjang tahun 2020, Puspanita Negeri Selangor sama ada di induk atau peringkat daerah menghadapi kekangan bagi melaksanakan aktiviti atau program, terutamanya aktiviti luar atau lawatan berikutan pandemik COVID-19, di mana pelbagai SOP yang digariskan oleh pihak kerajaan bagi memutuskan rantaian dan mengurangkan penularan COVID-19. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2021 ini, kita masih lagi belum berjaya mengekang penularan pandemik COVID-19. Namun, pelaksanaan program atau aktiviti Puspanita yang telah dirancang perlulah diteruskan mengikut norma baru, iaitu secara maya atau secara dalam talian, atau sekumpulan kecil yang hadir secara fizikal yang dibenarkan oleh kerajaan dengan syarat mematuhi SOP yang dinyatakan, iaitu penglibatan secara fizikal mengikut sebahagian keluasan ruang, memakai pelitup muka, sentiasa memastikan kebersihan dan kurang atau tiada sentuhan fizikal, juga menjaga jarak sosial. Ini selaras dengan pemakluman yang dikeluarkan oleh Puspanita Kebangsaan, iaitu tiada aktiviti bersemuka sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi negeri-negeri yang berkenaan. Pada dasarnya, Puspanita Kebangsaan telah menetapkan garis panduan atau pendekatan dasar 5K bagi tujuan penganjuran program atau aktiviti Puspanita, iaitu seperti yang ada dalam slide tu. 1. Kebajikan. 2. Keusahawanan. 3. Keilmuan. 4. Kesejahteraan. 5. Kelestarian. Untuk pengetahuan semua, pada setiap tahun Puspanita Kebangsaan akan menyalurkan geran tahunan kepada setiap cawangan kementerian dan negeri. Mulai tahun 2021, Puspanita Kebangsaan telah menetapkan 3 kriteria yang diambil kira bagi jumlah geran tahunan yang akan disalurkan, iaitu bilangan jumlah keahlian yang berdaftar, baki akhir tahun kewangan, perancangan aktiviti dan program tahunan pelaksanaannya. Oleh itu, saya memohon kerjasama semua pengerusi daerah mengemaskini senarai dan jumlah keahlian di setiap daerah dan menyalurkan maklumat berkenaan kepada Puspanita Negeri Selangor secara email kepada setiausaha atau pengerusi Biro Keahlian. Manakala pendaftaran ahli baru boleh dilaksanakan secara dalam talian, seperti yang tertera dalam Facebook Live. Okay, untuk makluman juga, permohonan bantuan kebajikan menerusi tabung Puspadara Puspanita
TPP dan Tabung Latihan dan Agama Puspanita TLP di bawah Puspanita Kebangsaan telah dihadkan untuk ahli-ahli yang berdaftar sahaja dan tidak dipanjangkan kepada ahli keluarga terdekat. Maknanya khas untuk ahli-ahli saja ya. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya dari segi kedudukan keuangan secara terperinci akan dijelaskan dalam mesyuarat sebentar lagi. Cuma saya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Puspanita Kebangsaan yang telah memberi geran sebanyak RM20,000 pada tahun 2020 dan RM12,500 itu pasal 1 pada tahun 2021. Juga berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dan Yang Berhormat Datuk SUK yang menjadi penyumbang tetap kita. Untuk makluman pengerusi-pengerusi daerah, pada tahun ini Puspanita Negeri Selangor masih lagi meneruskan penyaluran geran tahunan sebanyak RM2,500 setiap daerah. Namun, bagi insentif tambahan sebanyak RM1,000 untuk 3 daerah terbaik berdasarkan kepada penganjuran program ataupun aktiviti sepanjang tahun 2020 adalah ditangguhkan. Manakala insentif penghargaan sebanyak RM500 untuk setiap biro kepada 2 biro Puspanita Induk yang berjaya melaksanakan program sepanjang PKP, iaitu Biro Agama dan Biro Kebudayaan. Tahniah Biro. Walaupun kita dalam keadaan kekangan masih lagi boleh buat program. Alhamdulillah. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli jawatankuasa Puspanita Negeri Selangor sesi 2020 2022, pihak Institut Darul Ihsan yang sudi menaja lokasi mesyuarat pada hari ini dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan mesyuarat agung ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datin Rozi. Baik, seterusnya majlis akan memainkan video amanat perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Diron, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, merangkap Penasihat Puspanita Negeri Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Datin Roziah alias Yang Berusaha Dr. Faizah binti Kasim, yang berbahagia Datin Hajah Firdaus binti Haji Opir, Timbalan-timbalan pengurusi Puspanita Negeri Selangor, pegawai daerah merangkap penasihat Puspanita cawangan kecil daerah, Datuk Bandar, Yang Dipertua, pihak berkuasa tempatan, ketua-ketua jabatan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, pengurusi-pengurusi, timbalan-timbalan pengurusi Puspanita daerah, seterusnya ahli-ahli jawatankuasa induk Puspanita Negeri Selangor, ahli-ahli Puspanita seluruh negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pertamanya saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya bersama-sama dalam mesyuarat agung ini untuk menyampaikan sepatah dua kata sempena mesyuarat agung tahunan kali ke-37 tahun 2021 Puspanita Negeri Selangor pada hari ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada isteri saya kerana telah dilantik sebagai pengurusi Puspanita cawangan Negeri Selangor berkuat kuasa 3 Februari 2021. Saya memahami bahawa tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada isteri saya untuk memimpin
Puspanita Cawangan Negeri Selangor ini adalah satu tugas yang berat, dan saya berharap beliau akan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini dengan jayanya. Di dalam kita mengadakan mesyuarat ini, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datin Habatul Matain binti Maliki yang telah menerajui Puspanita Negeri Selangor ini selama 5 tahun, mulai 3 Januari 2016 sehinggalah 2 Februari 2021. Segala jasa dan bakti yang telah disumbangkan oleh Yang Berbahagia Datin adalah sangat dihargai. Begitu juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Amin bin Ahmad Ahya yang juga sebelum ini telah pun menjadi penaung kepada Puspanita Negeri Selangor ini, dan sumbangan serta jasa bakti Yang Berbahagia Datuk dan Datin di dalam membantu Puspanita Negeri Selangor selama 5 tahun ini, saya yakin sangatlah kita kenang dan sanjung. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sepanjang kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, saya memahami bahawa Puspanita serta persatuan-persatuan yang lain juga menghadapi kekangan dalam melaksanakan aktiviti, dan dalam masa yang sama juga pelaksanaan aktiviti luar dan juga dalaman persatuan-persatuan dan juga aktiviti-aktiviti kerajaan negeri turut terjejas. Sehubungan itu, saya ingin juga terus menggalakkan bagi mana-mana persatuan dalaman, khususnya Puspanita Negeri Selangor ini, dapat meneruskan program dan juga aktiviti dengan cara norma baru, iaitu secara online. Saya yakin bahawa ini adalah budaya baru yang perlu kita bawa di dalam, bukan hanya dalam aktiviti persatuan, malah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kerajaan negeri juga perlu melaksanakan dengan cara norma baru dengan mematuhi SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan datin-datin, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya mengharapkan Puspanita akan terus bergerak dan dapat membantu kerajaan negeri di dalam membawa ataupun mewawarkan dan juga mempromosikan maklumat-maklumat terkini dan juga aktiviti-aktiviti kerajaan negeri yang mana ianya tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kebajikan rakyat Selangor, terutamanya dalam usaha-usaha melaksanakan inisiatif peduli rakyat yang dipelopori oleh kerajaan negeri. Seterusnya juga sebagai tanda sokongan kepada Puspanita Negeri Selangor, saya akan berusaha untuk memberi sumbangan yang termampu oleh kerajaan negeri kepada Puspanita dalam melaksanakan segala aktiviti dan juga program-program untuk dilaksanakan oleh jawatan kuasa dan juga untuk kebaikan ahli-ahli Puspanita ini di Negeri Selangor. Dan saya mengharapkan apa sahaja peruntukan yang diberikan itu akan dibelanjakan secara berhemah bagi menggalakkan Puspanita dengan usaha-sama Puspanita daerah dan juga kelab-kelab dalaman dan di jabatan akan dapat mendapat manfaat secara bersama. Namun begitu, perlu juga diingatkan kepada Puspanita bahawa semua ahli-ahli yang terlibat dalam aktiviti Puspanita ini adalah mempunyai tugas-tugas hakiki yang perlu dilaksanakan dan dijalankan oleh setiap daripada mereka. Dan sebab itu, segala aktiviti dan juga program yang ingin dilaksanakan oleh Puspanita itu perlulah diadakan perbincangan terlebih dahulu dan mendapat kebenaran daripada ketua jabatan bagi tujuan untuk kehadiran dan juga pelaksanaan program. Akhir kata, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Barisan Jawatan Kuasa Puspanita bagi sesi 2020 yang telah melaksanakan pelbagai usaha, pelbagai aktiviti, dan dalam masa yang sama juga berjaya melaksanakan mesyuarat mesyuarat agung tahunan Puspanita secara atas talian, dan seterusnya saya merasmikan mesyuarat agung tahunan ke-37 tahun 2021 Puspanita Negeri Selangor dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih yang berhormat Datuk. Okey, seterusnya adalah pemakluman penyampaian beberapa perkara daripada Puspanita Negeri Selangor yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datin Rozia. Pemakluman penyampaian geran tahunan kepada cawangan kecil daerah Puspanita kepada 9 daerah. Tahun ni sama macam tahun lepas, kita bagi setiap daerah 2,500. Lepas tu pemakluman penyampaian insentif penghargaan kepada Biro Puspanita Negeri Selangor. Yang ini RM500 untuk dua biro yang aktif, Biro Agama dan Biro Kebudayaan. Pemakluman penyampaian surat pelantikan kepada ahli-ahli Jawatankuasa Puspanita Negeri Selangor. Okey. Ahli-ahli Jawatankuasa Induk tahun 2020, sesi 2021. Setiausaha Puan Farah Mazwina binti Ahmad Farouk. Bendahari Puan Noreha binti Muhammad Saad. Penolong Setiausaha Puan Suhana binti Surani. Penolong Bendahari Puan Nur Nazirah binti Mat Jadi. Okey, Biro Agama dan Pendidikan Puan Hajah Nur Farani binti Haji Harun. Biro Sukan Puan Yusnaiza Nur binti Muhammad Yusof. Biro Pendidikan Puan Zuraida binti Zulkifli. Biro Kebajikan Cik Maznah binti Haji Abu. Biro Kebudayaan Puan Kasum binti Samad. Yang berpengalaman banyak ni. Biro Keusahawanan Puan Nur Alina Arni binti Mat Murni. Biro Pembangunan Keluarga Puan Fairuz Azian binti Haji Osman. Biro Keahlian Puan Salina binti Muhammad Sheikh. Biro ICT maaf, ada kesilapan sikit, dah tukar. Biro Keahlian Cik Rozita Muhammad Saril. Biro Keahlian. Biro Tugas-Tugas Khas Puan Salina binti Muhammad Sheikh. Maaf tadi tersilap. Biro ICT dan Seranta Puan Rosna. Biro Taska Puan Nur Azimah binti Muhammad Arifin. Setiausaha Eksekutif Puan Zaimah binti Abdul Razak. Pembantu ramai dia punya peminat ni. Pembantu Setiausaha Puan Murni binti Husran. Pemeriksa kira-kira 1 Puan Nur Azlinta binti Abdul Karim. Pemeriksa kira-kira 2 Puan Azlina binti Muhammad Nur. Pemegang amanah Puan Zaurah binti Kamarudin. Tu lagi hebat. Habis dah. Okey. Tahniah untuk yang berjaya meneruskan khidmat. Okay.
Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Datin Rozia atas pemakluman tersebut. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita menutup majlis perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Puspanita, kami di peringkat Induk sebagai tanda penghargaan kepada mantan pengerusi Puspanita Negeri Selangor yang berbahagia Datin Habul Matain binti Maliki, kami telah menyediakan sedikit slideshow kenangan manis bersama beliau selama beliau berada di Puspanita Negeri Selangor bermula 3 Januari 2016 hingga 2 Februari 2021. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini kawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Teringat di saat kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-27
Okey, kuat sikit. Ha. Baik, terima kasih kepada Biro ICT atas penghasilan video tersebut. Seterusnya, kita akan mulakan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-37 tahun 2021 Puspanita Negeri Selangor. Sebentar lagi. Dijemput yang berbahagia Datin Rozia untuk mempengerusikan mesyuarat pada pagi ini. Okey, terima kasih Puan Farah. So agenda hari ini, agenda Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-37 tahun 2021 Puspanita Negeri Selangor. Ada 7. Satu, ucapan alunan pengurusi mesyuarat. Aluan pengurusi mesyuarat dah settle. Okey, mengesahkan minit mesyuarat agung tahunan yang ke-36 tahun 2020 Puspanita Negeri Selangor. Okey, yang berbahagia datin-datin puan-puan, seterusnya kita akan meneliti minit mesyuarat. Saya harap semua ahli-ahli telah meneliti minit mesyuarat tersebut yang telah dimuat naik menerusi laman web Puspanita Negeri Selangor. Sudah ya? Okey, bagus. Okay, kita cek dari muka surat 15 hingga muka surat 25. Manakala senarai kehadiran dia berasingan tau dalam lampiran lain. So kita teliti kehadiran dia. Kehadiran AJK induk dan pengerusi atau wakil pengerusi daerah. Ini. Ya. Okey, kehadiran ni tak ada apa-apa masalah ya. Tak ada. Okey, kita pergi perutusan pengerusi 1. Perutusan pengerusi. Ni pun tak ada apa. Kita buat laju je ya. Okey, lepas tu pengurusan tak ada nanti. Apa lagi? 2, ini tak boleh. Pembentangan dan penerimaan laporan tu nanti. Ni nanti Puan Farah kan? Pembentangan. Okey. Sekejap ya. Kita tengok dia. Kita tengok dulu sikit-sikit ya. Sikit-sikit je. Keuangan pun nanti Puan Noreha Bendahari yang akan ni. Okey. Usul tak ada. Yang nombor 6 ni, muka surat 21, sesi perkongsian program oleh pengurusi Puspanita daerah. Kita dah mention tadi, saya dah mention tadi dalam tu. Kita untuk tahun ni kita tangguhkan. Okey. Pembubaran. Nombor 7, pembubaran ahli-ahli Jawatankuasa Induk Selangor, Negeri Selangor. Okey. Tahun ni tak ada pemilihan. Kita punya AGM 2 tahun sekali. Betul ya? Bukannya. Ya tak dia. Okey, dah habis dah. Kalau ada apa-apa ni nanti boleh berhubung dengan setiausaha. Kalau ada apa-apa pindaan, boleh berhubung dengan setiausaha. Mohon minit mesyuarat disahkan. Kita nak buka kepada daerah ke? Macam mana nak aturnya? Macam mana nak tu dengan daerah? Ada tak yang respon? Minta daerah 9 daerah ni untuk apa ni mesahkan minit.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sila bagi mohon bagi nama dan Puspanita daerah mana? Saya Roslina binti Mokhtar, Puspanita daerah Hulu Langat. Hulu Langat. Menyokong minit ini diterima. Okey, terima kasih Puan Roslina. Sama. Sokong? Yang menyokong? Mohon dari daerah untuk menyokong minit mesyuarat. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rashida daripada daerah Hulu Selangor. Mengesahkan. Menyokong mesyuarat kedua kursi. Terima kasih Puan. Sama. Habis. Okey, ni habis ya. Seterusnya berhubung geran tahunan dalam hal-hal lain 10.1. Okey, ini ada mention tadi dah. Dalam 2,500 untuk geran akan dibagi melalui siapa nanti? Puan Zaimah. Boleh berhubung dengan Puan Zaimah untuk mendapatkan setiap daerah untuk mendapatkan RM2,500. Okey, lepas tu. Okey, 10.2 pemakaian baju seragam Puspanita. Sekarang ni online, so tak nampak sangat lah kan. Tapi kalau kita dah buat, nanti dah boleh untuk buat fizikal punya ni, setiap program ataupun aktiviti Puspanita yang memerlukan kita pakai baju uniform, baju seragam yang baju kurung tu, saya mohon sangatlah ahli-ahli ini adalah baju Puspanita. Untuk menggalakkan yang membeli, harga yang kita bagi tu dia sepasang RM90. Memang dari kebangsaan pun kita beli RM90. Jadi untuk menggalakkannya kita akan bagi diskaun RM5. Tapi ada tempoh. Tempoh dia mana. Tempoh dia dari sekarang 12 Mac hingga 31 Mei. Siapa yang beli akan dapat harga dia akan jadi RM85 lah. Ada diskaun lah. Harap nanti bila ada untuk tahun depan AGM, semua yang datang tu dah pakai baju Puspanita lah kalau kita dah boleh buat secara fizikal kan. InsyaAllah. Baju tu sebenarnya bertambah mahal sikit daripada yang dulu punya tu. Dia sebab dia punya kain dia 5 meter. Dulu biasanya sepasang 4 meter kan, sekarang 5 meter. Jadi jangan takut kalau takut tak muat ke apa, memang boleh lah. InsyaAllah boleh. So harap boleh belilah ya. Kalau cepat dapatlah kurang sikit. Okay. Lepas tu. Nak beli boleh berhubung dengan Puan Zaimah. Nak senarai ni. Apa lagi ni? Tak ada dah. Oh, dah habis dah. Apa lagi? Yang iroses tu mana? Ya Allah, ya Tuhanku, mana aku tu yang tak. Yang ya Allah itu. Maaf kejap. Oh, saya mohon ni lah. Susah sangat nak tengok, cari tak jumpa. Saya cakap sendiri je lah. Saya mohon pengurusi-pengurusi untuk mengisi
Mohon pengurusi daerah memastikan setiausaha membuat pengisian e-roses dalam tempoh 60 hari selepas AGM. Sekiranya ada permasalahan e-roses, boleh berhubung dengan Puan Farah. Betul. Okey, lagi apa lagi? Udah. Dah habis dah ni. Okay. So sekarang saya tangguh ke apa? Belum lagi. So untuk setakat ni okey. Nombor 3. Okey. Ni nombor 4 pembentangan. Okey, sekarang saya bagi untuk Puan Puan Farah untuk menerima laporan tahunan, membentangkan dan menerima laporan tahunan 2020 Puspanita Cawangan Negeri Selangor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya Okey. Baik, pertama ialah mengenai pemakluman ahli jawatan kuasa induk, di mana kita mendapat makluman Puan Syarujina Teng binti Syamsul Teng yang sebelum ini telah dilantik sebagai salah seorang AJK induk kita, tetapi beliau memohon maaf terpaksa melepaskan jawatan kerana atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Jadi berikutan daripada itu, beliau merupakan Biro Pembangunan Keluarga. So berikutan daripada itu, Puan Fairuz Azian binti Haji Osman telah dilantik sebagai Biro Pembangunan Keluarga bagi AJK Induk mulai 11 Februari 2021. Sebelum ini, Puan Fairuz merupakan pemeriksa kira-kira kita yang kedua, dan bagi tujuan pemeriksa kira-kira, kita telah melantik Puan Azrina binti Muhammad Noor bermula 11 Februari 2021 sebagai pemeriksa kira-kira 2 atas jawatan beliau sebagai auditor di Pejabat SUK Selangor. So selamat datang dan tahniah. Seterusnya adalah laporan aktiviti Puspanita bagi tahun 2020. Okey. Berikut dipaparkan 10 cawangan termasuk induk, jumlah aktiviti yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 walaupun terdapat pandemik COVID-19, tapi alhamdulillah kita bekerja sebagai satu kumpulan dan dapat juga melaksanakan sedikit aktiviti. Lebih kurang kalau dekat situ kita kira-kira lebih kurang 65 aktiviti termasuk. Dapat dengar suara? Tak dengar? Sebentar ya, Puan. Puan dengar? Puan? Okey, baik. Di daerah, adakah dengar kami di Induk? Dengar, alhamdulillah. Terima kasih Puan Azla. Gombak, yang lain-lain harapnya dengar ya. Macam dengar. Kena mute. Sebab dia yang buka. Dia yang buka. Okey, baik, tadi saya maklumkan mengenai pertukaran ahli jawatan kuasa induk di peringkat kami, Puspanita. So seterusnya saya nak maklumkan mengenai laporan aktiviti Puspanita keseluruhan bagi negeri Selangor di 10 cawangan iaitu induk dan 9 daerah. Tahniah
kerana telah melaksanakan aktiviti walaupun kita dalam pandemik COVID-19. Okey. Okey, kita akan go through setiap satu dan saya baru dapat pemakluman untuk nombor 6 iaitu Puspanita Daerah Kuala Langat. Sebenarnya ada 10 aktiviti. Mohon maaf ya Puan Noliza sebab kami tertinggal nombor kosong kat belakang tu. Ralat. Okey, baik. Total program yang telah dilaksanakan oleh Negeri Selangor, Puspanita Negeri Selangor pada tahun 2020 adalah sebanyak 74 program. Okey. Kita akan go through. Puspanita Indo telah melaksanakan sebanyak 28 program. Okey, tahniah. Seterusnya Puspanita Daerah Kelang sebanyak 6 program. Ketiga, Puspanita Daerah Petaling sebanyak 2 program. Keempat, Puspanita Daerah Gombak sebanyak 4 program. Puspanita Daerah Sepang sebanyak 5 program. Puspanita Kuala Langat 10 program. Puspanita Daerah Hulu Langat 8 program. Puspanita Daerah Kuala Selangor 2 program. Puspanita Daerah Hulu Selangor 3 program dan Puspanita Daerah Sabak Bernam sebanyak 6 program. Okey. Seterusnya kita akan paparkan senarai program yang telah dilaksanakan. Okey, untuk makluman yang berbahagia Datin dan juga puan-puan sekalian, aktiviti ini kita telah hantar kepada Puspanita Kebangsaan pada bulan 1 hari itu bagi tujuan laporan penuh untuk MAP nanti, mesyuarat perwakilan. Okey. Next. Okey. Berikut merupakan senarai program bagi Indo dan juga 9 daerah. Okey. Mohon daripada yang berbahagia Datin dan juga puan-puan untuk menyemak jugalah. Okey, di daerah. Kita punya susunan aktiviti ni. Okey. So, bermula pada 10 Januari, Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Puspanita Daerah Hulu Langat, bilangan 1-2020 oleh Puspanita Daerah Hulu Langat. Seterusnya 17 Januari, Mesyuarat Agung Daerah Hulu Langat. 17 Januari juga, Mesyuarat Jawatankuasa Puspanita Daerah Sabak Bernam. Pada 24 Januari, Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Induk Puspanita bilangan 9, sesi 2018-2020 sebelum kita membubarkan Ahli Jawatankuasa yang sebelum ni. Okey. 24 Januari, Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Puspanita Daerah Hulu Langat. Okey, lepas tu 29 Januari, Mesyuarat Agung kali ke-34 Puspanita Daerah Sepang. Nombor 7, 31 Januari, Mesyuarat Agung Puspanita kali ke-35 tahun 2020 Puspanita Daerah Kelang. Nombor 8 bermula Februari, 1 Februari, Bengkel Pengurusan Puspanita Negeri Selangor kali kedua tahun 2020 di Hotel Grand Blue Shah Alam. Seterusnya nombor 9, 14 Februari 2020, Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Daerah Hulu Langat. Okey, nombor 10, 14 Februari, Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Puspanita Daerah Kuala Selangor. Nombor 11, 14 Februari juga. Nampaknya berderet-deret ni 14 Februari ada 4 program. Okey, baca bulan je lah kan? Alright. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Indo sesi bagi persiapan AGM ke-36 ya. Tahun lepas lah kita buat ni sebelum pandemik. Okey, seterusnya Mesyuarat Agung kita pada Hulu Langat punya. Mesyuarat Agung tahunan kali ke-33 Hulu Langat. Okey, seterusnya Februari lagi. Daripada Puspanita Daerah Gombak, projek bowling fun. Okey. Seterusnya Mesyuarat Agung Tahunan Puspanita ke-36 tahun 2020 di Dewan Jubli Perak. Okey. 25 Februari, pelancaran sumbangan kebajikan ke Kemboja peringkat Puspanita Negeri Selangor yang dianjurkan oleh Puspanita Daerah Kuala Langat. Okey, pada 25 Februari juga, sumbangan kebajikan wakaf perigi 1 unit di Kemboja, anjuran Puspanita Daerah Kuala Langat. Okey, seterusnya sumbangan geran tahunan untuk Puspanita Daerah cawangan kecil bagi 9 daerah. Hadiah insentif perhargaan untuk Puspanita Daerah yang menganjurkan program Faktor Wow dan 3 biro Puspanita Induk yang aktif. Dan okey, masih dalam bulan Februari yang terakhir, Mesyuarat
ahli jawatankuasa Puspanita daerah Sepang. Okey, pada bulan Mac, daerah Gombak telah melaksanakan ceramah perbaiki diri bersama Ustaz Abid Liu. Seterusnya mesyuarat AJK Indo di peringkat Indo lah. Yang pertama bagi sesi 2020-2022 pada 6 Mac. Seterusnya mesyuarat ahli jawatankuasa Indo, jawatankuasa Kelang oleh Puspanita daerah Kelang. Okey, pada bulan Mac juga sumbangan perubatan KKM kepada Puspanita kebangsaan iaitu sebanyak RM500 oleh Puspanita daerah Kelang. Okey. Tahniah kepada Hulu Selangor sebab dia sempat buat retreat dan bengkel hala tuju Puspanita daerah Hulu Selangor di Bukit Tinggi Cameron Pahang pada 8 hingga 10 Mac. Tahniah. Okey, 3 hari 2 hari 3 hari 2 malam. Okey. Seterusnya pada bulan Mac, sumbangan makanan berbungkus untuk frontliners di Hospital Shah Alam, di mana pada masa ni kita dah ada PKP kan bermula 18 Mac. So kebanyakan program lepas ni adalah program secara dalam talian. Okey, 15 Mei Majlis Tadarus dan Khatam Al-Quran Perdana oleh Indo, oleh Biro Agama, Bariat Biro Agama pada 15 Mei secara dalam talian juga. Okey, seterusnya 20 Mei kunjungan muhibah pengerusi dan ahli jawatankuasa Puspanita MBSA bersama-sama Puspanita Negeri Selangor. Okey, saya rasa ni masa bulan puasa ya kita buat ni kunjungan muhibah ni. Okey, seterusnya pelancaran sumbangan kebajikan sempena perayaan Aidilfitri oleh Biro Kebajikan. Sebab pada tahun lepas kita di peringkat induk juga tidak buat sambutan hari raya. So kita bagi sumbangan sahaja. Seterusnya pada bulan Mei juga sumbangan bubur lambuk sempena Ramadan di pejabat SUK, di JAIS dan juga di JKM oleh Puspanita Induk dan juga Biro Kebajikan. Okey, pada bulan Jun, Puspanita Daerah Sebak Bernam telah mengadakan program derma darah di Hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Bernam. Okey, pada 22 Jun 2020, pertandingan Selangor Got Talent oleh Biro Kebudayaan. Okey, seterusnya 31, 32. Okey. Bulan Julai, Majlis Lambaian Kasih Mantan Pengurusi Puspanita Daerah Hulu Langat. Okey. Pada bulan Julai juga, bengkel asas seni pengubahan bunga di Ballroom Dewan Jubli Perak oleh Biro Kebudayaan. Secara fizikal mematuhi kita punya SOP. Okey. 15 hingga 16 Ogos, program pendakian Puspanita Pejabat Daerah Kelang dengan kerjasama Kelab Kebajikan dan Sukan KESDAT bersama penasihat, pengurusi dan ahli Puspanita Pejabat Daerah Kelang. Tahniah juga kepada daerah Kelang kerana telah mengajukan program yang menarik ni, pendakian. Seterusnya pada bulan Ogos, Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Hulu Langat. Okey, pada 26 hingga 28 Ogos, program penjarahan jalur Gemilang oleh Puspanita Daerah Petaling. Seterusnya juga pada bulan Ogos, program communityku.com Puspanita bersama Majlis Perbandaran Kelang, ceramah hibah dan wasiat Puspanita Daerah Kelang. Pada 28 Ogos, sumbangan kebajikan tabung kebakaran asrama pelajar perempuan Mahat Integrasi Tahfiz Sains MITS di Banting, Kuala Langat oleh Sekretariat. Okey. Pada bulan September, pertandingan deklamasi sajak sempena Hari Kemerdekaan Malaysia ke-63 secara dalam talian, okey, oleh Puspanita Induk dan Biro ICT. Pada bulan September, Mesyuarat Jawatankuasa Induk Puspanita Daerah Sepang. Kunjungan mesra pengerusi Puspanita Jabatan Perhutanan Negeri Selangor bersama pengerusi Puspanita Negeri Selangor. Pada bulan September juga kita adakan bengkel jahitan tekad gubah oleh Biro Kebudayaan. Seterusnya, kelas demo masakan bombolini dan roti oleh Puspanita Daerah Hulu Langat. Seterusnya, DIY penyelenggaraan elektrik oleh Puspanita Daerah Petaling. Seterusnya, melaksanakan program pengagihan pelitup separuh muka face mask kepada ahli-ahli Puspanita melalui wakil-wakil ketua jabatan anjuran Biro Agama dan Kebajikan Puspanita Daerah Sepang. Seterusnya, program kesedaran kanser dengan kerjasama Pertubuhan Wanita, Biro Ekonomi dan Pembangunan Wanita Puspanita Daerah Kuala Selangor.
Seterusnya, pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik sempena Hari Kemerdekaan ke-63 dan Hari Malaysia secara dalam talian anak-anak Puspanita Negeri Selangor kategori 6 hingga 12 tahun yang dianjurkan oleh Sekretariat dan Biro ICT Puspanita Induk. Seterusnya, program komunitiku.com Puspanita bersama Majlis Pembenaran Kelang mengenai cara membuat roti. Okey. Seterusnya, program kelestarian Selangorku Indah, program tanam pokok peringkat Puspanita Negeri Selangor yang dianjurkan oleh Puspanita Induk dan Jabatan Perhutanan Negeri Selangor. Ini merupakan program kerjasama bersama jabatan luar. Okey, seterusnya kempen derma darah di Dewan Seri Bernam oleh Puspanita Daerah Sabak Bernam. Seterusnya, program khas pembangunan keluarga dan sosial iaitu modul keluarga Sakinah di Dewan Seminar Zamita Resort Sabak Bernam oleh Puspanita Daerah Sabak Bernam. Dan yang terakhir untuk bulan September, Majlis Haiti Perpisahan Sekalung Budi Seindah Kenangan bagi meraihkan mantan pengerusi dan timbalan pengerusi Puspanita Daerah Sepang yang telah berpindah serta ahli-ahli jawatankuasa Puspanita Daerah Sepang. Okey, kita masuk pada Oktober. Yang pertama adalah 8 Oktober, Seminar Hak dan Tanggungjawab Wanita dalam Islam oleh Puspanita Daerah Hulu Langat. Seterusnya, penyertaan pertandingan Kilauan Merdeka oleh Biro Kebudayaan Puspanita Induk. Ini adalah anjuran Puspanita Kebangsaan. Okey. Dan November kita tiada program. Dan seterusnya Disember sebagai penutup akhir tahun, kita ada beberapa program lagi. Program ziarah dan sumbangan kepada Puan Rosmila pengidap sakit buah pinggang oleh Puspanita Daerah Sabah Bernam. Kemudian hadiah kecemerlangan akademik bagi peperiksaan awam tahun 2019 iaitu UPSR, PSRA, PT3, SPM, STPM dan STAM oleh Biro Pendidikan. Pada 19 Disember, saringan Pap Smear dan kanser payudara anjuran klinik kesihatan Sungai Besar oleh Puspanita Daerah Sabah Bernam. Pada 23 Disember, aktiviti Rewang Kenduri sempena majlis bacaan Yasin dan tahlil arwah anjuran Pejabat Daerah Hulu Langat. Okey. Seterusnya adalah penyampaian sumbangan peralatan alat tulis untuk anak-anak asnaf SPM tahun 2020 di 3 buah sekolah terpilih oleh Biro Pendidikan Puspanita Induk. Pada 23 Disember, Mesyuarat Ahli-Ahli Jawatankuasa Induk bilangan 2 sesi 2020-2022. Dan untuk nombor 61 hingga 65 merupakan program sepanjang tahun yang diadakan oleh Induk dan juga daerah. Okey, untuk 61 sumbangan kebajikan khairat kematian untuk ahli-ahli Puspanita oleh Biro Kebajikan. 62 pembiayaan bekalan makanan untuk anak-anak Taska Puspanita oleh Biro Taska. Sepanjang tahun setiap hari Jumaat, jualan mingguan Puspanita Negeri Selangor di Laman Atami, bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah oleh Biro Keusahawanan. 64 projek gerobok rezeki peruntukan RM500 setahun oleh Puspanita Daerah Gombak. Dan yang terakhir, pengemaskinian e-roses dan pendaftaran ahli Puspanita Daerah Gombak. Tahniah kepada semua yang terlibat dalam menganjurkan program-program yang menarik sepanjang tahun 2020. Okey, seterusnya kita ada sedikit paparan, infografik lah, gambar, laporan bergambar program tahun 2020.
ahli mesyuarat untuk menerima laporan tersebut. 2 oranglah untuk menerima dan menyokong laporan tersebut. Boleh kot? Bolehlah. Kita bagi peluang daerah dulu untuk menerima laporan tersebut dan menyokong. Assalamualaikum. Saya Siti Aminah binti Jamadi daripada Puspanita Hulu Selangor menerima laporan tersebut. Assalamualaikum. Ke sebelah sana yang tak dengar. Oh, yang sana ke? Okey, alhamdulillah. Okey, Tepara. Hari Datin. Dengan pindaan. Ombak pun nak pindah sikit. Okey, boleh pindah. 16. Satu lagi daripada kami, pemakluman daripada Puspanita Kebangsaan berkenaan dengan Mesyuarat Agung Perwakilan iaitu MAP. Kami telah menerima satu surat daripada PK Puspanita Kebangsaan berkenaan pindaan tarikh bagi MAP tersebut. Sekarang ni MAP Puspanita pada asalnya dibuat pada April, tak silap saya 9 April, tapi dah ditunda kepada 22 Jun 2021, iaitu MAP Puspanita kali ke-39. Okey, untuk makluman semua. Okey, saya rasa itu saja daripada Setiausaha. Berbalik kepada pengerusi. Terima kasih Puan Farah. Kita teruskan dengan agenda kita yang keempat, iaitu membentang dan menerima laporan keuangan dan penyata kira-kira berakhir 31 Disember 2020 Puspanita, Cawangan Negeri Selangor. Silakan Puan Noreha binti Muhammad Saad, Bendahari Puspanita. Terima kasih Yang Berbahagia Datin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan penyata kewangan Puspanita Cawangan Negeri Selangor bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Semua ahli mesyuarat boleh merujuk kepada paparan di skrin. Penyata kewangan ini mempunyai 5 komponen. Yang pertamanya akuan berkanun, lembaran imbangan, penyata pendapatan dan perbelanjaan, penyata penerimaan dan pembayaran dan nota-nota kepada penyata kewangan. Saya pergi kepada komponen pertama. Untuk makluman semua ahli mesyuarat, penyata kewangan ini telah disemak oleh 2 orang pemeriksa kira-kira dan diluluskan oleh Yang Berbahagia Datin Pengerusi. Seterusnya untuk komponen kedua, iaitu lembaran imbangan. Di dalam komponen ini terdapat aset tetap berjumlah RM328,494, aset semasa berjumlah RM711,417, tanggungan semasa berjumlah RM8,838 dan dibiayai oleh dana terkumpul dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM1,031,073.
Seterusnya, komponen ketiga iaitu penyata pendapatan dan perbelanjaan. Jumlah keseluruhan pendapatan adalah sebanyak RM301,207, manakala jumlah perbelanjaan pada tahun 2020 adalah sebanyak RM217,844. Terdapat lebihan pendapatan daripada perbelanjaan berjumlah RM83,363. Seterusnya, untuk komponen keempat ini merupakan penyata penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 yang merupakan penerimaan dan pembayaran sebenar yang diterima dan dibayar, di mana jumlah penerimaan keseluruhan adalah berjumlah RM301,514 dan jumlah keseluruhan pembayaran pula berjumlah RM216,463. Untuk komponen yang terakhir adalah merupakan nota-nota kepada penyata kewangan. Ahli mesyuarat boleh merujuk kepada nota-nota kepada penyata kewangan ini yang merupakan perincian butiran bagi setiap item yang terdapat dalam penyata-penyata yang telah dibentangkan sebentar tadi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Reha. Untuk terima dan luluskan pengesahannya, kita mohon mana? Daerah juga. Mohon daerah bagi respon. Tak ada. Tak ada AJK pun boleh. Ada, kejap. Boleh lah. Assalamualaikum. Saya Laila daripada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Laila daripada Puspanita daerah Hulu Selangor. Saya mohon untuk saya mencadangkan untuk mengesahkan penyata kewangan. Kita tak kan? Puan daripada Hulu Selangor, minta maaf, boleh kita dapatkan nama penuh? Saya Lailatul Taufiqiyah binti Abdul Rahman. Untuk diterima Datin? Betul? Okey, diterima. Sokong belum. Kita mohon seorang lagi daripada daerah untuk menyokong laporan kewangan tersebut. Siapa-siapa yang di dalam talian, kita jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saada binti Ramiti dari daerah Kolangat, menyokong penyata kewangan ini diterima, diluluskan. Terima kasih. Dah. Okey, agenda kita yang kelima, pembentangan cadangan usul. Kita ada dapat satu je. Daripada daerah Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Selangor. Beliau mohon penglibatan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Selangor. Dia mohon penglibatan daripada jabatan dia orang lah. Yang saya faham macam nak libat dari segi nak jadi AJK. Boleh, tapi perlu ada pemilihan lah nanti. Waktu AGM tahun 2022, kita bubarkan yang lama, and then sebab 2 tahun sekali. Lepas tu kita masa pemilihan tu, kalau ada orang cadangkan nama daripada Jabatan Veterina ni, kita boleh buat undian lah untuk terima. Satu je yang ada dia punya tu. Dia mohon penglibatan.
Kalau aktiviti, kalau selagi dia itu ahli, dia boleh je dah nak ikut kita program, apa-apa program pun di daerah ke, apa ke. Sekiranya saya tidak menjawab soalan tu, boleh kemukakan soalan tanya direct lah nanti. Berhubung dengan urus dia. Okey, kita teruskan pada agenda yang ke-6, iaitu melantik 8 orang perwakilan dan 2 orang pemerhati ke Mesyuarat Agung Perwakilan MAP Puspanita Kebangsaan. Yang ni kita nak mengutamakan cadangan dia, mengutamakan pemilihan perwakilan di kalangan pengerusi ataupun timbalan-timbalan pengerusi yang baharu yang dilantik tu dari daerah. Macam mana tak ada ni link dia tak ada. Habis. So nanti pihak urus dia akan menghubungi pengerusi-pengerusi ataupun timbalan-timbalan untuk Mesyuarat Agung ni lah menjadi perwakilan dan pemerhati ni. Sokong. Sokong. Terima kasih. Okey. Okey dah habis dah. Penutup dah ni. Okey, ada respon. Okey, terima kasih ada respon. Okey, sekarang nak habis dah. Okey. Kita macam syorkanlah. Cadangkan. Kalau senang wajib lah. Okey. Okey, nak habis agenda kita yang last dah penangguhan mesyuarat ni. Okey. Daerah-daerah sekiranya ada apa-apa hal-hal yang dibangkitkan, boleh berhubung dengan urus setia Puan Farah ataupun Puan Zaimah. Boleh inilah. Email ke WhatsApp ke boleh lah. Okey. Okey, apa lagi? Tak payahlah. Okey, kita habiskan je lah. Okay, yang berbahagia Datin atau Puan, perempuan semua, Alhamdulillah bersyukur saya panjatkan Mesyuarat Agung tahunan kali ke-37 tahun 2021 Puspanita Negeri Selangor dalam norma baru telah pun hampir selesai. Alhamdulillah. Sekiranya yang berbahagia Datin atau Puan mempunyai sebarang pindaan atau cadangan untuk diutarakan, saya memberikan tempoh sehingga 17 Mac 2021, itu hingga hari Rabu, menghubungi urus setia mesyuarat ataupun ahli-ahli jawatan kuasa seperti di dalam ruangan komen di FB Puspanita Negeri Selangor. InsyaAllah barisan AJK akan mengumpul dan menjawab segala persoalan. Sekejap ya. Ada soalan daripada Puan Roslina binti Mohtar dari Puspanita daerah Hulu Langat.
Soalan dia, ahli yang mempunyai kad lama boleh ke automatik dapat kad baru? Perlu ke daftar sebagai ahli juga? Sekarang ni macam tadi yang awal-awal tu dah bagi tahu, keahlian keahlian sekarang ni nak kemas kini. So kad kalau ada kad lama tu dia memang boleh, cuma automatik dapat yang baru, tapi kena kemas kini lah. Cuba tengok, masuk balik dalam link yang ada, yang dah dipaparkan dekat tu kan. Daftar balik, tengok. Kalau dah daftar, okey. Sebab kita memang nak dapatkan kemas kini ni sebelum mesyuarat MAP. Kalau boleh secepat mungkin lah ahli-ahli ni mendaftar atau menyemak. Sekiranya nama dia ada ke, macam tu. Itu je lah ya. Saya jawab dah Puan Roslina punya soalan ni. Tu. Habis. Okey, sebelum saya tangguhkan ni, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Yang Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, merangkap Penasihat Puspanita, kepada tuan-tuan pegawai daerah, merangkap Penasihat Puspanita daerah, kepada ketua-ketua jabatan, kepada Yang Berbahagia Datin Habul Matain yang selama ini yang memberikan nasihat, membantu untuk kami mengendalikan IJM ni. Terima kasih kepada ahli-ahli Jawatankuasa Puspanita Negeri Selangor. Terima kasih banyak kerana bekerjasama. Terima kasih kepada pengurusi dan ahli-ahli Jawatankuasa Puspanita cawangan kecil itu daerah kerana meluangkan masa dalam talian. Terima kasih kepada ahli-ahli Puspanita yang mengikuti secara live. Dan juga tak lupa juga terima kasih kepada penaja lokasi Institut Darul Ehsan dari Seksyen 15. Dengan ini, saya menangguhkan Mesyuarat Agung Puspanita Negeri Selangor kali ke-37 bertarikh 12 Mac 2021, hari Jumaat dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.